seperti mana yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat gerhana bulan dan gerhana matahari, ya. Dua salat gerhana ada. Gerhana ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat gerhana matahari ni adalah tertutupnya cahaya matahari sebahagian atau keseluruhannya, manakala gerhana bulan ialah tertutupnya cahaya bulan secara keseluruhan dan atas sebahagiannya. Kita fenomena kita kat Malaysia pun kadang-kadang kita boleh nampak gerhana matahari, kadang-kadang kita boleh lihat gerhana bulan. Gerhana ni adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabit dalam hadis ayatun min ayatillah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan gerhana ini juga disebut dalam hadis akhir zaman, bahawa akhir zaman salah satu tanda kiamat, 10 daripada tanda kiamat ialah berlakunya 3 gerhana serentak, yang merupakan 3 tanda. Ada gerhana dekat timur, gerhana di barat dan gerhana di Jaziratul Arab. So 3 ini termasuk dalam 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Dan 3 gerhana ni berlaku serentak. Dia tak pernah lagi kita gerhana ni boleh nampak ke 3 tempat dalam masa yang sama. Satu gerhana tu dilihat di 3 tempat. Minimum yang ada ialah 2 tempat, gerhana di timur dan di barat, tapi ataupun di Jaziratul Arab, salah satu daripada 3, 2 daripada 3 lah, tapi tanda kiamat yang besar ialah berlaku 3 gerhana serentak yang boleh dilihat oleh 3 tempat tadi, gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di tanah Arab. Jadi wallahu alam macam mana itu, pasti benda itu termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Bila berlaku tuan-tuan mati Allah, ketahuilah bahawa memang kita hampir sahaja nak berlaku kiamat. Wallahu alam. Salat gerhana termasuk salat yang disyariatkan, istilahnya salat gerhana ni termasuk dalam sunat bersebab. Dia panggil sunat yang bersebab, maknanya ada gerhana baru ada salat, tak ada gerhana tak ada salat. Bukan boleh saya saja kita salat ni tuan-tuan macam Allah, kita berlaku gerhana baru ada salat. Dan salat gerhana ni disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah, yang demikian bertepatan dengan kematian anak ataupun putera Nabi SAW yang namanya Ibrahim. Orang Arab dulu bila berlakunya gerhana ni, mereka anggap ada benda yang besar berlaku. So mereka mendakwa bahawa kematian putera Nabi SAW ada kaitan dengan gerhana, ada kaitan dengan gerhana matahari. Wallahu alam. Lalu Rasulullah SAW dengan segera membatalkan dakwaan ini, sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berkaitan dengan asal pensyariatan, daripada kalau kita lihat daripada nas Al-Quran, Allah sebut dalam, Allah firman dalam surah Fussilat ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-lail wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah engkau sujud kepada matahari dan janganlah engkau pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptanya, kalau betul kamu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam satu hadis, dia kata sesungguhnya matahari dan bulan itu, inna syamsa wal qamar ayatun min ayatillah, adalah 2 daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak berlaku disebabkan kematian seseorang ke berlaku tentang perkara-perkara tertentu ke, tidak. Dia tak ada kaitan. Dia tidak ada kaitan. Oleh itu, apabila kamu melihat gerhana itu, maka hendaklah kamu dirikan salat dan berdoalah kepada Allah hingga Allah meneranginya semula kepada kamu.
iaitu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ijma' ke atasnya. Jadi benda ni tak ada khilaf dah akan ke pensyariatan salat sunat gerhana. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, matahari dan bulan, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran bercerita tentang matahari ini, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Maknanya dalam ayat Al-Quran jelas kita ceritakan tentang kehebatan matahari dan bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa matahari ini dia ada dia punya paksi dia sendiri, ataupun ada dia punya perjalanan dia sendiri. Dia pergerakan dia sendiri yang disebut seperti mana disebut dalam surah Yasin. Dan hebatnya tentang Allah, ciptaan Allah ni, matahari dengan bulan ni, Allah sebut matahari dia ada cahaya dia, bulan ada cahaya dia. Dia bukannya kalau bulan itu mengambil cahaya daripada matahari, tidak. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa matahari itu dipanggil dia'a, ada wasyamsu dia'an wal qamara nura. Maknanya matahari itu dipanggil daw dalam istilah bahasa Arab, iaitu cahaya yang memancar, berbanding dengan bulan dia panggil nur. Dia panggil cahaya juga, tetapi nama istilahnya nur. Nur untuk bulan, dan matahari dipanggil daw, daw syams katakan. Matahari kita cahaya matahari dan cahaya bulan. Sebab itu bila siang hari bulan tidak kelihatan disebabkan cahaya matahari yang terlalu kuat. Begitu juga bintang-bintang. Bintang-bintang juga berkelip, bintang-bintang juga bercahaya, tetapi cahaya bintang-bintang pada siang hari tidak kelihatan, dia kerana cahaya matahari yang lebih kuat memancar. Matahari juga nama Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam ayat lain, idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari itu berputar. Salah satu bahan bakar yang terdapat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ialah matahari yang Allah masukkan dekat dalam neraka sebagai salah satu ialah untuk menambahkan kepanasan yang terdapat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, innasyamsa wal qamara mukawwaratani finnar. Kedua-duanya matahari dan bulan tadi, kedua-duanya berputar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kita kata bukanlah matahari tadi diazab tidak dalam neraka, tidak, wallahu a'lam. Itu tidak diazab itu, tapi dah ditakdirkan mereka matahari dan bulan tadi jadi satu ataupun bahan untuk mengazab orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, matahari dan bulan, kalau kita dipanggil tahun ni dipanggil syamsiyah dengan qamariyah. Itu istilah syamsiyah ni dipanggil tahun Masihi lah. Kita dipanggil tahun qamari, iaitu tahun bulan. Wallahu a'lam. Itu istilah-istilah yang diguna pakai dalam harian kita, dalam kehidupan kita lah. Hijri kita biasa guna hijri dengan Masihi. Ada juga yang menggunakan syamsiyah dengan dengan qamariyah, katakan. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan macam Allah, seterusnya hukum salat gerhana ni seperti mana yang saya katakan tadi awal-awal, dia termasuk dalam salat sunat, sunat yang muakkad. Seperti mana yang disebut oleh oleh muallif kitab ni, dia kata salat gerhana matahari dan gerhana bulan sunat yang muakkad pada setiap orang yang diseru dengan kewajipan salat 5 waktu, baik lelaki, perempuan, musafir. Sunat dikerjakan secara munfarid dan berjemaah, seperti mana yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dibuat secara individu, boleh dibuat secara berjamaah, salat gerhana ni. Kemudian tuan-tuan macam Allah, seruan bagi salat gerhana dan tempatnya. Untuk salat gerhana ni tempatnya adalah di kawasan yang lebih lapang.
Sunat dirikan salat dua gerhana secara berjamaah bagi kaum lelaki dan bermukim dan musafir, dan sunat bagi kaum wanita menghadiri jemaah bersama imam selain wanita-wanita yang memperdaya kecantikan ataupun memakai pakaian indah dan wangian yang semerbak, maka hendaklah mereka salat di rumahnya secara munfarid. Kalau orang perempuan dia nak ikut boleh, tapi kalau mereka yang memakai pakaian yang cantik-cantik itu tak perlulah, kan takut ianya timbulkan fitnah, maka mereka lebih disarankan semayang di rumah sahaja. Dan sekiranya mereka berjamaah, maka ia tidak mengapa. Kalau perempuan tadi ramai-ramai dia semayang kat rumah, adalah jemaah dekat rumah, ya silakan, tak ada masalah pun. Asalnya kita kata kita buat berjamaah di tanah lapang, dan adalah kaifiahnya. Tempat kita salat gerhana ni ada khutbah. Mazhab Syafi'i ni ada khutbah gerhana. Bahkan jumhur ulama pun ada khutbah berkaitan dengan salat gerhana. Taib. Kalau orang perempuan semayang di rumah ataupun kita semayang seorang diri kat rumah, maka tidak adalah khutbah. Janganlah buat khutbah pula. Kalau kita khutbah siapa nak dengar kan, kalau seorang-seorang. Kalau berjemaah juga, kalau perempuan berjamaah di kalangan mereka, tidaklah juga ada khutbah bagi mereka. Namun jika ada seorang daripada mereka memberi peringatan, maka ia lebih baik. Kalau setakat orang perempuan tadi, ada seorang bangkit bangun, imam dia ke, yang mereka kerjakan salat sama-sama dengan mereka, yang perempuan-perempuan saja, imam dia bangun untuk berucap sikit pun tidak ada masalah, boleh bagi peringatan. Wallahu a'lam. Boleh juga dilakukan di masjid, tidak ada masalah, kerana Nabi SAW mendirikannya dalam masjid, dan kerana sebabnya ada kalanya terjadi pada waktu yang tidak memungkinkan pergi ke tempat salat dan padang pasir. Ada kalanya matahari dan bulan telah menjadi terang semula sebelum sampai ke tempat salat dan padang pasir, lalu luput salat. So salat ni dalam macam Allah, salat gerhana ni dia bermula daripada awal gerhana dan sehingga akhir gerhana. So yang afdalnya kita dapat semayang daripada awal sampai akhir. Tapi kalau tak dapat, dia katakan ambil sunat salat itu walaupun tempoh yang sekejap. Walaupun pada dasarnya ianya sunat dilakukan merangkumi waktu semayang gerhana. Sebab itu semayang gerhana ni dia panjang, tak? Kalau kita lihat apa yang warid dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi salat ni panjang, bergantung kepada masa gerhana itu, masa gerhana. Tapi kalau tidak dapat untuk salat panjang tadi, mana yang dapat pun tidak ada masalah. Untuk panggil orang datang salat sunat gerhana, bolehlah sekarang ni dengan cara teknologi dah boleh, dah umum melalui laman-laman sosial, panggil orang datang salat sunat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan juga nama Allah, bila dah hadir dalam masjid, maka bila kita nak panggil untuk salat berjamaah, sunat kita membaca as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, katakan boleh dibaca dengan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah hanya digunakan untuk semayang sunat yang perlu dilakukan secara berjamaah. As-salatu jami'ah yarhamkumullah. Okey. Tapi salat fardu tak boleh. Kadang-kadang ada masjid-masjid imam-imamnya, ada imam-imam saya pergi semayang masjid, imam lepas dia qamat, imam tadi as-salatu jami'ah lagi. Sedangkan di situ ada kesilapannya, kerana as-salatu jami'ah hanya digunakan pada salat sunat. Sebab salat sunat tidak ada qamat. Dia jangan pula bila salat sunat kita qamat untuk panggil orang salat berjemaah. Dia tak ada semayang, dia tak ada qamat, maka qamatnya hanya dengan kata as-salatu jami'ah yarhamkumullah. Ataupun biasanya kita lihat dalam bulan Ramadan, salatu tarawih min qiyam syahri Ramadan athabakumullah, itu pun boleh, tak ada masalah. Yang penting adalah seruan untuk panggil. Cuma yang thabit dalam hadis Nabi SAW, lafaz yang ada ialah as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah boleh, katakan.
Kalau macam kat Mekah kan, dia kata as-salatu 'alal mayyit. Tak? Semayanglah, jom semayang berjamaah. Tak? Semayang berjamaah, semayang ke atas jenazah. As-salatu 'alal mayyit, as-salatu 'alal amwat, as-salatu 'alal tifl. Tak? Wallahu a'lam. Itu bagi salat sunat ataupun salat yang memerlukan kita berjemaah tetapi bukanlah salat fardu. Baik. Waktu untuk salat gerhana ni, waktu masuk pada permulaan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, dan berterusan hingga terang sepenuhnya. Apabila matahari dan bulan telah menjadi terang dan telah hilang kegelapannya, sedangkan salat belum dimulakan, maka ia telah luput waktunya. So luput waktu bila dah selesai lah, dah selesai, dah terang balik, habislah, luputlah waktunya. Selagi ada berlakunya waktu yang dipanggil gerhana itu, maka bolehlah dia lakukan salat sunat gerhana. Wallahu a'lam. Sekiranya matahari dan bulan cerah sebahagiannya, yang telah tertutup hendaklah mendirikan salat untuk yang bakinya, yang tertutup, seperti mana jika tidak menjadi gerhana melainkan dengan kadar itu. Macam saya kata tadi, walaupun sekejap, kita dapat sekejap je, silakan. Kalau dapat buat, itu yang lebih baik. Jika dia dilindungi awan dan ragu pada cerahnya, hendaklah mendirikan salat kerana asalnya adalah kekal gerhana. Itu kalau kita tahu dah sekarang ni dengan teknologi, kita dah dimaklumkan dah, gerhana akan berlaku daripada waktu sekian sampai waktu sekian. Dah, kita tak ada pergi keluar nak tengok apa ni dah terang ke dah cerah ke, tak perlu. Kita hanya berdasarkan tempoh yang disebarkan sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kaifiah untuk salat gerhana ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kaifiah. Yang pertama, kaifiah yang minimum. Kaifiah yang minimum. Kaifiah yang minimum, tuan-tuan, di kadar kesempurnaan minimum itu tercapai dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang mudah, kemudian rukuk seperti seluruh salat, kemudian bangkit dari rukuk dan i'tidal, membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, kemudian membaca Fatihah dan surah yang mudah, kemudian rukuk yang kedua dengan rukuk yang lebih pendek dari yang pertama, kemudian i'tidal kedua kemudian i'tidal yang kedua dengan membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian sujud dua kali, duduk antara dua sujud dengan tamakninah pada kedua-duanya, kemudian bangun dan telah menyempurnakan rakaat pertama, kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti itu. Jadi simple saja katakan, surah kita kata salat gerhana ni dia ada pelaksanaannya ialah dua rakaat. Ikutkan niatnya dua rakaat. Kita kata dua rakaat. Tetapi dia ada setiap rakaat tu ada dua kali rukuk. Ada dua kali rukuk. Sunat dibuat dua kali rukuk walaupun salat itu sekejap. Kita salat baca surah-surah yang pendek je. Kita kat rumah kita sembahyang sendiri. Kita baca pendek nak dapatkan pahala sembahyang sunat gerhana tu, maka kita cari kaifiahnya. Lepas takbiratul ihram kita baca Fatihah, lepas Fatihah kita baca surah, lepas baca surah kita rukuk. Rukuk kita i'tidal. I'tidal sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, kemudian kita baca Fatihah sekali lagi dan kemudian kita baca surah. Kemudian kita rukuk dan i'tidal sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, kemudian turun sujud dua kali sujud macam biasa dan selesai satu rakaat. Kita buat rakaat yang kedua pun sama. So setiap kali kita qiyam tadi, berdiri lepas i'tidal qiyam, kita baca surah dan baca Fatihah. Baca Fatihah dan surah. Rakaat rukuk yang kedua pun lepas bangkit daripada rukuk yang kedua sama juga, kita baca surah dan kita baca Fatihah dan juga baca surah. Itu kaifiah yang ada yang minimum, minimum. Nak baca surah mana-mana pun tak apa. Setakat yang mana kita mampu untuk buat. Itu minimum. Apabila sudah hampir selesai dari salat, sedangkan gerhana matahari dan bulan belum masih lagi berterusan, maka tidak boleh menambah rukuk yang ketiga dan seterusnya. Jangan pula dia buat
pandai-pandai tambah rukuk lagi, jadi 3, jadi 4, tak ada. Disyariatkan hanya 2 kali rukuk saja setiap rakaat. So kita ada 4 kali rukuk dan 4 kali sujud, 2 rakaat. Setiap rakaat ada 2 kali rukuk dan 2 kali sujud, 2 kali i'tidal. 2 kali i'tidal, 2 kali i'tidal. Kita ada 2 kali i'tidal. Itu kaifiah yang minimum, kaifiah yang minimum. Adapun kaifiah yang kedua, cara salat yang kedua yang lebih sempurna, iaitu dikerjakan dalam bentuk rukun-rukunnya. Seperti kaifiah yang pertama dengan pemanjangan, panjang sikitlah. Lepas Fatihah tu baca surah Baqarah. Tak bergantung pada tempoh. Sebab dia tadi yang sempurna ni dia kena salat daripada awal gerhana sampai akhir gerhana. Jadi baca panjanglah surah. Kalau 2 jam Ustaz, kata 2 jam lah. Gerhana tu 2 jam. Bayangkan 2 jam nak kena berdiri semayang. Tak tahulah imam ke tinggal ke, ataupun imam pun tak mampu nak buat. Atas lagi makmum. Kalau kita semayang kat rumah ke, boleh berdiri dalam tempoh masa 2 jam. 2 jam kita buat sampai habis. Sampai habis gerhana tadi. Wallahu a'lam. Kita kan inilah maknanya. Sebab itu kalau panjang, kalau kita kata suratul Baqarah ada 2 juzuk lebih, kita habis surah Baqarah tu masa berdiri kita lebih kurang dalam sejam untuk habiskan suratul Baqarah. Daripada awal juzuk surah Baqarah sampai akhir juzuk surah Baqarah hampir sejam. Ada nak habiskan sejam. Lepas tu bangkit pula rukuk, kita rukuk dan bangkit bangun lagi. Lepas tu sambung lepas Fatihah, sambung pula dengan surah Ali Imran. Kemudian masuk rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua pula lepas Fatihah baca surah An-Nisa, Al-Maidah. Yang itu memang panjang lah. Panjang. Siapa yang mampu, itulah yang terbaik, yang lebih sempurna. Sebab panjang ni bergantung kepada masa gerhana tu. Kalau gerhana tu panjang, panjang lah. Kalau gerhana tu pendek, pendek lah. Dan Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, matahari telah gerhana pada masa Rasulullah SAW, lalu baginda keluar ke masjid, lalu berdiri kemudian bertakbir, dan orang ramai pun bersaf di belakangnya. Baginda membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian bertakbir rukuk dan memanjangkan rukuknya, kemudian mengangkat kepalanya dan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kemudian berdiri lalu membaca dengan bacaan yang panjang tetapi kurang daripada bacaan yang pertama, kemudian bertakbir lalu rukuk sekali lagi dalam masa yang panjang tetapi tidaklah sepanjang rukuk yang pertama, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian dia sujud. Itu kaifiah yang sempurna lah. Kalau kita nak laksanakan yang sempurna itu begitulah. Ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan. Man yafattaqullaha mastata'tum. Allah firman dalam Quran, bertakwalah setakat yang kita mampu. So salat kita nak baca jahar ke nak baca perlahan? Jahar ataupun sir. Sunat memperlahankan bacaan dalam salat gerhana matahari berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma terdahulu dengan perkataan baginda berdiri dalam waktu yang panjang sekadar membaca surah Al-Baqarah dan menunjukkan bahawa dia tidak mendengarnya. Sekiranya dia mendengarnya, nescaya disebutnya dan tidak dikadarkan dengan selainnya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu katanya, dan tidak dikadarkan dari Samurah bin Jundub katanya Rasulullah SAW mengerjakan salat gerhana matahari bersama kami tidak mendengar bacaannya. So kalau dibaca pada waktu siang tu tidak dibaca dengan kuatlah. Kalau gerhana berlaku pada gerhana matahari itu tidak dibaca dengan kuat. Wallahu a'lam. Kalau gerhana bulan, sunat dikeraskan bacaan, kerana ia salat yang dikerjakan pada waktu malam, maka sunat dikeraskan bacaannya seperti salat Isyak. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW mengeraskan bacaannya dalam salat gerhana bulan. Walau bagaimana sekalipun, Imam Nawawi berkata kedua-dua hadis ini dihimpunkan bahawa bacaan diperlahankan dalam salat gerhana matahari dan dikeraskan salat gerhana bulan, dan ini mazhab kami. Jadi
Kalau bukanlah jadi isu pun kalau dia imam tu baca kuat untuk solat gerhana tadi. Cuma kat sini yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, siang gerhana matahari dibaca dengan perlahan, dan gerhana bulan dibaca dengan kuat. Wallahu alam. Baik, kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila dahulukan secara berjamaah solat gerhana ini, lepas selesai solat kita ada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan khutbah ni tuan-tuan, kita dalam mazhab Syafi'i samalah macam dua khutbah Jumaat tadi. Tata caranya, adab-adabnya, rukun-rukunnya sama seperti khutbah yang kita dah ambil pada ketika salat hari raya dan juga khutbah Jumaat. Rukun-rukunnya yang perlu dituruti untuk menyampaikan dua khutbah. Kedua-dua tadi sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, setelah baginda selesai salat, baginda pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Baginda memuji-muji Allah dan menyanjungnya. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak menjadi gerhana disebabkan hidup atau matinya seseorang. Oleh itu, seandainya kamu melihat yang demikian, maka dirikanlah salat dan bersedekahlah. Khutbah mati Allah Subhanahu wa taala sama saja dilakukan selepas salat hari raya, dan akan tetapi tak ada lah takbir itu tak ada lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam khutbah Jumaat biasa je katanya. Ada pun ada setengah tak semestinya dua khutbah, tak semestinya dua kali khutbah, tetapi cukup dengan sekali khutbah. Itu mengikut pandangan sebagian ulama. Allahu a'lam bissawab. Khutbah disunatkan bagi orang yang mengerjakan salat berjamaah sekalipun mereka yang musafir. Adapun munfarid, sembahyang seorang diri, tidak ada khutbah. Tidak ada khutbah. Baik. Kita ada isu tuan-tuan mati Allah, kalau masbuk salat gerhana. Macam mana kalau seorang itu masbuk untuk salat gerhana? Salat orang yang masbuk apabila mendapati imam pada rukuk pertama dari rakaat pertama, maka dia mendapat rakaat tersebut. Tengok dia katakan, orang yang masbuk apabila dia mendapati imam pada rukuk pertama dari rakaat pertama, maka dia mendapat rakaat tersebut. Jika dia mendapatinya pada rukuk pertama dari rakaat kedua, maka dia mendapati rakaat seperti dalam seluruh salat. Jadi dia punya, kita fokuskan kepada rukuk yang pertama, bukan rukuk yang kedua. Kalau dia nak dapatkan rakaat tersebut, dia mesti sempat bersama dengan imam untuk rakaat yang pertama, rukuk yang pertama, bukan rukuk yang kedua. Kalau dia masuk imam tu dah bangkit daripada rukuk yang pertama, dan yang tidak dah yang pertama, tapi dia masih lagi rakaat yang pertama, adakah dia dapat bersama dengan imam rakaat yang pertama tu? Adakah dikira? Tidak. Tidak dikira. Adapun jika didapatinya pada rukuk yang kedua atau didapati pada qiyam yang kedua dari rakaat pertama, maka dia tidak mendapat rakaat itu menurut pendapat yang lebih zahir, dan ia tidak dikira baginya, kerana yang asal ialah rukuk yang pertama dan qiyam yang kedua. Sedangkan rukuk hanya sebagai mengikut qiyam yang pertama dan rukuknya. Oleh itu, hendaklah dia melakukan satu rakaat penuh selepas selesai imam memberi salam. Katalah dia masuk, imam dah rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama, so dia tak dapatlah rakaat tersebut. Dia tak dapat rakaat yang pertama, dia kena tambah lagi satu rakaat. Kalau kata dia masuk pada rakaat yang kedua, rukuk yang kedua, pada rakaat yang kedua, dia kena tambah dua rakaat lah. So rakaat yang dimasuk tadi tidak dikira. Wallahu a'lam. Itu masbuk. Jika orang yang masbuk mendapati imam pada rakaat kedua dalam qiyamnya yang kedua,
ataupun dalam rukuk yang kedua, maka dia tidak mendapati satu pun daripada salat tersebut, iaitu dia kena tambah lagi dua rakaat. Dia kena tambah 2 rakaat. Jadi kena faham kat mana yang dikira, kat mana yang tak dikira. Saya dah sebut tadi, kita ulang lagi. Yang dikira kalau dia dapat rukuk yang pertama pada setiap rakaat. Dia dapat rukuk yang pertama, baru dikira rakaat tersebut. Kalau tidak, tidaklah. Tak, wallahu a'lam. Kalau gerhana, masalah yang lain, kalau gerhana ini bertemu, apabila bertemu dua solat dalam satu waktu, hendaklah didahulukan solat yang ditakutkan luput waktunya. Jika waktu itu luas, didahulukan dengan yang lebih muakkad. Contohnya, apabila bertemu solat gerhana matahari dan solat jenazah, maka hendaklah didahulukan solat jenazah, kerana ditakutkan ia berubah, ataupun satu jemaah mengantar jenazah, adapun imam maka tidak mengantarnya, bahkan adalah mengerjakan solat gerhana tersebut. Sekiranya jenazah dan Jumaat hadir dan tidak sempat, tidak sempit waktunya, hendaklah didahulukan jenazah berdasarkan nas, kerana ditakutkan berubah kebalikan dengan kebiasaan manusia pada hari ini yang mentakhirkan jenazah dari Jumaat. Jika sempat waktu Jumaat, hendaklah didahulukan Jumaat menurut pendapat yang sahih. Macam hari ini kita solat Jumaat dengan solat jenazah, kita dahulukan Jumaat dahulu. Lepas Jumaat tu barulah kita sembahyang jenazah, katakan. Wallahu a'lam. Tapi sekiranya bertemu solat gerhana matahari dan Jumaat ataupun fardu yang lain, dan ditakuti luput waktu kerana sempitnya, maka hendaklah didahulukan Jumaat dan fardu itu, kerana ia wajib dan lebih penting. Jika didahulukan Jumaat, hendaklah diadakan khutbah, kemudian salat Jumaat, kemudian mengerjakan salat gerhana matahari dan khutbah untuknya. So kena buat berasingan lah, kena settlekan yang wajib dahulu, kemudian barulah yang sunat. Jika tidak ditakutkan luput waktu Jumaat, didahulukan salat gerhana, lalu dimulai dengannya, kemudian berkhutbah untuk Jumaat. Bagi khutbahnya disebutkan padanya keadaan gerhana dan apa yang dianjurkan dalam khutbahnya. Tidak perlu kepada 4 khutbah, dan 2 khutbah itu dimaksudkan dengan khutbah Jumaat secara khusus, tanpa dimaksudkan Jumaat dan gerhana secara serentak, kerana ia berkongsi antara fardu dan nafal. Kemudian didirikan salat Jumaat. Jadi dalam kes kita kata kita tak risaukan luputnya salat Jumaat, masanya panjang sikit, kita kata boleh kita laksanakan salat gerhana tadi sebelum salat Jumaat. Salat gerhana dilakukan, dan kemudian lepas itu ada khutbah. Ada khutbah. So cukup dengan 2 khutbah saja merangkumi khutbah Jumaat. Merangkumi khutbah Jumaat. So tidaklah ada buat pengasingan khutbah gerhana dan kemudiannya adanya khutbah Jumaat. Tapi khutbah Jumaat tu tidak boleh dah diniatkan khutbah gerhana, sebab kalau kita tak boleh, sunat dengan wajib tak boleh digabung, maka kena niatkan itu adalah khutbahnya Jumaat. Cuma boleh diselitkan dalam khutbah Jumaat itu berkaitan dengan gerhana. Wallahu a'lam. Sekiranya bertemu salat gerhana matahari dan Jumaat dan fardu lain, dan tidak diluputkan waktu Jumaat dan fardu, maka wajib didahulukan salat gerhana kerana ia terancam luput waktu dan timbulnya matahari. Diringankan bacaan setiap rakaat dengan Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Itu paling ringanlah. Sekiranya bertemu salat hari raya dengan gerhana matahari dan waktu luas ataupun sempit, hendaklah dikerjakan kedua-duanya. Kalau masa tu panjang, boleh buat dua-dua. Salat gerhana dengan lepas tu barulah salat hari raya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini tuan-tuan mati Allah berkaitan dengan salat gerhana. Jarang-jarang kita buat. Jarang-jarang kita ikut
surau-surau pun jarang buat menyatakan salat gerhana. Mungkin satu bila berlaku gerhana kita bolehlah laksanakan sunat gerhana ni, wallahu taala alam. Baik. Sunat-sunat gerhana saya ringkaskan macam Allah. Pertama sekali ialah kita sunat mandi. Kenapa sunat mandi? Sebab mana-mana perhimpunan yang dianjurkan syarak, kita memang disunatkan mandi. Betapa Islam mementingkan kebersihan dan mementingkan supaya kita tadi tidak mengganggu orang lain yang berada bersama dengan kita dalam berjamaah tadi. Maka sunatnya kita mandi, dipanggil sunat mandi gerhana. Dan kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sunat semayang sunat dipanggil sunat nawazil, sunat bencana. Selain gerhana matahari dan bulan seperti gempa bumi, petir, kegelapan, angin kencang dan seumpamanya, maka disunatkan mengerjakan salat secara munfarid, secara seorang diri, dan berdoa agar tidak menjadi orang yang lalai. Kalau gerhana kita ada salat gerhana, tapi kalau berlakunya angin kencang, ribut, taufan, maka juga kita disunatkan salat. Disunatkan juga salat, dan kita berdoalah seperti mana yang doa-doa yang sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bacalah doa yang mana-mana pun tidak ada masalah, yang terkandung di dalam doa itu perkara-perkara yang baik. Wallahu a'lam. Contohnya di sini antara yang sabit, apabila angin bertiup kencang, baginda membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat lahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu akan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang diutus dengannya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada padanya dan keburukan yang diutus dengannya. Ada juga yang lain, kalau hujan lebat, Nabi Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akami wal dharabi. Kita minta dengan Allah, ya Allah, turunkanlah hujan ni ke atas keliling kami, hawalaina wala alaina, ya Allah, janganlah turunkan hujan ke atas kami sebagai hujan yang kebinasaan, hujan yang membinasakan. Sebab tu sunnah Nabi SAW bila turunnya hujan, kita bacakan doa Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Tapi kalau tengok hujan yang terlampau lebat, maka doa yang Nabi ajar ialah Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akami ila akhirih. Ya Allah, turunkanlah hujan jauh daripada kami. Katakan, dan hawalaina wala alaina, jangan turunkan hujan yang binasakan ke atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke lembah-lembah, ke tempat-tempat kawasan yang ala akami wa dharabi, yang kering-kering itu, turunkanlah di sana, katakan. Wallahu a'lam. Tidak disunatkan salat berjamaah kecuali salat gerhana tadilah. Untuk salat sunat-sunat yang lain itu sunat, sebab bencana-bencana lain itu tidak dinyatakan dilakukan secara berjamaah, dilakukan secara individu sahaja. Kemudian salat gerhana matahari dalam ketakutan. Apabila terjadinya gerhana matahari, kemudian terjadinya ketakutan dari musuh, maka adalah imam salat gerhana matahari dan gerhana bulan seperti sembahyang khauf, salat khauf. Boleh dilaksanakan salat gerhana matahari tadi dalam keadaan kita berdepan dengan musuh, misalnya kata, sama dengan kaedah kita salat khauf, salat dalam keadaan ketakutan. Macam mana yang salat khauf itu dilaksanakan, salat gerhana itu pun boleh dilakukan sebisal ataupun seperti salat khauf. Dan yang terakhirnya ialah dalam salat gerhana ni, tuan-tuan, rukuknya, sujudnya Nabi SAW akan buat panjang, lama. Tetapi adabnya rukuk yang pertama, rukuk yang kedua lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Qiyam yang pertama qiyam yang kedua lebih panjang daripada qiyam yang pertama. Begitulah seterusnya. Sujud pun sama. Maknanya dia yang pertama itu lebih panjang, yang kedua lebih pendek, yang ketiga lebih pendek, yang keempat lagi pendek. Wallahu a'lam.
Jadi itu yang dianjurkanlah. Tidak disunatkan memanjangkan sujud dan tidak juga memanjangkan i'tidal dari rukuk kedua pada setiap rakaat. Tidak dipanjangkan tasyahud kerana ada dalil yang demikian. Oleh itu sujud dan i'tidal tasyahud sama seperti seluruh salat. Disebut kat sini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau bacaannya pendek, dia kata surah yang pendek, so adab rukuk dengan sujud ini dilakukan bergantung kepada panjangnya surah yang kita baca. Kalau surah tu panjang, barulah boleh rukuknya panjang. Seperti mana dalam hadis yang dibacakan tadi, bahawa Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi rukuknya lama. Nabi rukuknya lama. Kalau lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, baginda membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian bertakbir, lalu rukuk dan memanjangkan rukuknya. Dan memanjangkan rukuknya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi kalau semayangnya tadi surahnya pendek, yang dibaca tu surah pendek, janganlah dipanjangkan rukuk dengan dipanjangkan sujud. Kadang-kadang kita semayang sunat biasa pun kita tersilap bila mana rukuk sujud yang kita buat tu lebih panjang daripada kadar kita berdiri. Adab sujud kita tak boleh lebih panjang daripada kadar berdiri. Dan salah juga kalau kita terfokuskan sujud yang akhir dalam solat kita. Tidak perlu pun kita fokuskan pada sujud yang terakhir dalam solat. Setiap sujud tadi kita boleh panjangkan, tapi kadarnya tidak boleh lebih daripada tempoh dia berdiri. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan mati Allah. Pagi ini yang dapat saya kupaskan berkaitan dengan solat gerhana, khusuf, solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Mudah-mudahan kita dapatlah melaksanakan solat gerhana ni bila tiba kadang-kadang gerhana berlaku kita kat pejabat, gerhana matahari kan. Kerana bulan pun waktu maghrib, lepas maghrib ada kuliah. Sebab tu ada setengah-setengah tempat bila berlaku je gerhana malam dan bulan, mereka tak laksanakan kuliah ataupun mereka jemput ustaz yang sama juga mengimami untuk salat gerhana. Katakan wallahu a'lam. Cuma kita dapatlah praktiskan dekat surau kita untuk salat gerhana pada masa-masa akan datang. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan lihat salat sunat berikutnya, salat sunat istisqa, salat sunat minta hujan. Salat istisqa kat Malaysia ni jarang buat salat sunat istisqa. Banyak buat salat hajat. Salat hajat minta hujan. Sedangkan kita dah ada yang dipanggil sunat istisqa. Tapi banyak tempat bila tak hujan lama je kita buat salat hajat. Kesilapan di situ berlaku kerana kita tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW, iaitu semayang sunat istisqa, semayang sunat minta hujan. Sebab mungkin bila sebut ya sunat istisqa, dia kata nanti ada kaifiah, dia ada caranya, itu yang susah Ustaz. Kalau lepas semayang Jumaat terus buat solat sunat hajat, minta mohon dalam hajatnya itu supaya Allah turunkan hujan. Wallahu a'lam. Tapi kesilapan itu berlaku kerana telah adanya terkhususnya salat sunat istisqa, maka itu yang lebih afdal untuk dilaksanakan berbanding dengan salat hajat dan sebagainya. Memanglah kita minta Allah turunkan hujan hajatnya, tak? Tapi bila dah sabit sunnah semayang sunat istisqa, itu yang lebih aula dilaksanakan. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan berkaitan dengan salat sunat istisqa pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Tak ada. Jadi kalau tak ada, rahmati Allah, alhamdulillah setakat itu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan rahmati Allah majlis kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kita sudahi dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.